Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai pengenalan di dalam hak-hak orang Melayu adalah hak-hak orang Melayu di dalam pelbagai persekutuan telah dilakukan kaedah kajian secara analisis kandungan. Fokus perbincangan menjurus kepada definisi, unsur tradisi dan implikasi peruntukan orang Melayu dalam perlembagaan. Tajuk penting ini dibincangkan kerana kerap dipolemikkan oleh sebilangan masyarakat Malaysia. Hal ini berlaku kerana orang Melayu di dalam perlembagaan, khususnya yang melibatkan kedudukan istimewa orang Melayu, seringkali dibangkitkan oleh pelbagai pihak, bermula dari pengumbalan perlembagaan sehingga ke hari ini. Perkara ini umpama tiada penghujung, ditambah lagi dengan kemunculan generasi baru selepas merdeka yang dikatakan tidak memahami persoalan ini dan menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak lagi relevan. Baiklah, bagi persepsi sebahagian masyarakat bukan Melayu yang menganggap kedudukan istimewa orang Melayu ini adalah sebagai sesuatu yang dikaitkan dengan kewarganegaraan yang diberikan kepada mereka pada masa itu, terdiri daripada imigran. Itu sebabnya generasi bukan Melayu sekarang menganggapnya sebagai sesuatu yang sudah berlalu. Mereka tidak melihat kenapa ia masih perlu dibangkitkan, kerana bagi mereka kewarganegaraan adalah sesuatu yang diberikan secara automatik. Mereka berpendapat dan berkompromi ini terikat kepada masa tertentu dan tidak lagi relevan. Orang Melayu menganggap hak-hak sedemikian sebagai sesuatu yang suci, manakala bagi sesetengah orang bukan Melayu mempersoalkan sama ada hak-hak tersebut adalah berkaitan dan wajar sehingga ke hari ini. Baiklah, bagi definisi Melayu, Melayu ditakrif dengan sangat luas dan jika diambil dalam pengertian sejarah dan sosio budaya, Melayu ini meliputi mereka yang mendiami Kepulauan Melayu. Walaupun terdapat suku kaum, bahasa dan logat, namun ahli-ahli bahasa dan budaya menganggap mereka sebagai satu kumpulan yang sama, iaitu keturunan Melayu. Jika merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan Malaysia, orang Melayu ditakrifkan dalam perkara 160/2 sebagai seseorang yang beragama Islam, lazimnya bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan adat istiadat Melayu dan beragama Islam. Selain itu, Melayu juga ditakrifkan seperti lahir sebelum hari merdeka di persekutuan atau di Singapura, atau ibu atau bapanya yang telah lahir di persekutuan atau di Singapura, atau pada hari merdeka itu ia adalah berdomisil di persekutuan atau di Singapura, atau ia adalah keturunan di samping perkara 160/2. Melayu juga ditakrifkan di bawah perkara 89/6 yang menjelaskan bahawa Melayu termasuk seseorang yang disifatkan sebagai seorang Melayu bagi maksud merizabkan tanah di bawah undang-undang bagi negeri di mana ia bermastatin. Seterusnya, kita beralih kepada yang di Pertuan Agong. Perlembagaan Malaysia telah menetapkan Yang di-Pertuan Agong sebagai pemimpin kepada negara. Yang di-Pertuan Agong dipilih daripada kalangan raja-raja Melayu melalui sistem secara bergilir-gilir bagi tempoh masa selama 5 tahun sahaja. Sebagai raja berperlembagaan, Yang di-Pertuan Agong bertindak mengikut nasihat yang diberikan oleh para jemaah menteri, bukan Perdana Menteri semata-mata. Sebahagian besar daripada rakyat negara ini beranggapan bahawa Perlembagaan Persekutuan adalah sebuah dokumen undang-undang yang bersifat teknikal dan hanya difahami oleh mereka yang mempelajari dan mendalami bidang perundangan.
Meskipun ini adalah sesuatu yang kurang tepat dan tidak sepatutnya berlaku kerana agak sukar untuk mengharapkan masyarakat memahami isi kandungannya, apatah lagi untuk mengetahui asas-asas penting perlembagaan persekutuan. Assalamualaikum, nama saya Nur Anastasia binti Muhammad Fizan Jainis, Kad Matrik 2021341325. Untuk isi kandungan hak-hak orang Melayu, yang pertama merujuk kepada perjanjian lama, hak-hak orang Melayu seperti tanah untuk orang Melayu, iaitu hak untuk orang Melayu mendapat tanah dengan kebenaran oleh kerajaan negeri, kerana pembukaan tanah adalah di bawah awal sedia kerajaan negeri. Kerajaan negeri boleh membuka tanah khas untuk Melayu dengan syarat. Ia juga memperuntukkan pembukaan tanah bagi orang ramai. Yang kedua, jawatan-jawatan kanan dalam kerajaan persekutuan Tanah Melayu mestilah diperuntukkan pada nisbah yang tertentu untuk orang Melayu dan orang bukan Melayu. Justru, peruntukan beasiswa atau bantuan yang lebih banyak kepada penuntut-penuntut bukan Melayu dari segi peraturan yang dibuat bagi memboleh orang Melayu mendapat lesen atau kebenaran menjalankan aktiviti perusahaan dan dari aktiviti ekonomi lain. Yang ketiga, ia di bawah perlindungan yang di-Pertuan Agong. Ia hendaklah mendengar nasihat Perdana Menteri dan Jemaah Menteri berdasarkan persetujuan Raja-Raja Melayu. Dengan ini, hak-hak istimewa orang Melayu di negeri-negeri selain daripada hak-hak istimewa orang Melayu dalam perlembagaan persekutuan. Dua, pilihan raya umum. Pilihan raya pertama Sarawak ialah selepas pembentukan Malaysia yang diadakan secara berperingkat dari 10 Mei 1969 hingga 7 Jun 1969. Kerana sistem pengangkutan dan komunikasi pada masa itu belum sempurna. Selain itu, Dewan Undangan Negeri Sarawak dibubarkan serentak dengan Parlimen dan semua Dewan Undangan Negeri yang lain kecuali Kelantan pada 20 Mac 1969. Penamaan calon ditetapkan pada 5 April 1969. Dengan itu, akibat rusuhan kaum yang berlaku di Semenanjung Malaysia pada 13 Mei tahun itu yang diikuti dengan pengisytiharan darurat serta pilihan raya itu ditangguhkan sehingga 1970. Sepanjang pilihan raya itu, satu tragedi berlaku di Sarikei pada 29 Jun 1970 apabila pengganas komunis membunuh 3 pegawai pengurus pilihan raya yang dalam perjalanan pulang selepas pengundian selesai di sebuah pusat pengundian. Di luar sebuah lagi pusat pengundian di bahagian yang sama, sebutir bom meletup tetapi tiada yang cedera. Di sebalik semua kejadian itu, 80% daripada 330,373 pemilih berdaftar di Sarawak telah keluar mengundi, jumlah yang tinggi berbanding dengan peratusan pengundian di negeri-negeri lain. Peristiwa 13 Mei 1969, ia merupakan satu titik hitam yang telah mencemarkan keamanan dan keharmonian rakyat yang berbilang kaum di negara ini. Walau bagaimanapun, perpecahan kaum ini wujud sejak negara mencapai kemerdekaan lagi disebabkan ketidakpuasan kaum lain terhadap hak-hak keistimewaan orang Melayu seperti dalam perlembagaan terutamanya mengenai bahasa dan pengajaran. Ketidakpuasaan hati itu menjurus kepada hak-hak keistimewaan orang Melayu yang dipertikai khususnya oleh kaum Cina. Orang-orang Cina telah mencabar hak-hak keistimewaan Melayu yang mencetuskan kontroversi antara kalangan kaum. Hal ini demikian, Tunku Abdul Rahman menjelaskan bahawa antara faktor utama berlakunya kejadian ini ialah golongan penghasut. Golongan ini merupakan golongan Chauvis yang gemar mengapi-apikan semangat Mao Zedong dan komunis di kalangan masyarakat Cina. Namun,
UMNO, MCA, MIC, Parti Perikatan kurang mendapat sambutan dalam pilihan raya umum yang telah berlangsung pada 10 Mei 1969. Rusuhan kaum yang berlaku pada tanggal 13 Mei adalah berpunca daripada golongan Chauvinis, terutamanya daripada Parti Buruh. Parti Buruh mengadakan perarakan iaitu perarakan mayat yang telah dianjurkan komunis pada hari Jumaat dan sambutan kemenangan yang dianjurkan oleh Parti Gerakan dan DAP pada hari Isnin 11 Mei. Ia juga merupakan kejadian yang bahaya yang mencetuskan kekacauan yang buruk di Bandaraya Kuala Lumpur. Pandangan Tunku Abdul Rahman mengenai punca berlakunya peristiwa 13 Mei. Yang pertama, Tunku menjelaskan bahawa banyak peristiwa yang berlaku menimbulkan huru-hara pada 13 Mei 1969. Menurut beliau, kesemua pilihan raya yang telah dijalankan sebelumnya ialah sejak kemerdekaan dilaksanakan dengan baik. PRU 1969 jatuh pada hari Sabtu, 10 Mei 1969. Semasa PRU 1969, kempen pilihan raya telah dijalankan dengan perbuatan-perbuatan yang buruk dan ucapan yang tidak bertanggungjawab kepada pihak pembangkang. Yang kedua, Perdana Menteri yang menjaga keselamatan negara dengan laporan-laporan sulit. Dalam peristiwa di Pulau Pinang pada tahun 1969, Tunku melaporkan bahawa China telah mengambil kesempatan atas langkah kerajaan menurunkan nilai mata wang lama Malaysia sebagai melancarkan hartal. Hartal ialah pertempuran yang mencetuskan orang-orang Melayu yang telah diserang. Dalam beberapa orang terperangkap dalam kejadian yang berlaku itu terbunuh dan cedera. Hal ini demikian, menurut Tunku Abdul Rahman, komunis bertujuan melancarkan hartal ke seluruh negara. Namun rancangan mereka gagal kerana penduduk di tempat lain tidak mengindahkan seruan mereka. Pada bulan Jun 1968, hukuman gantung hendak dilaksanakan 11 orang China yang menjadi anggota Parti Komunis Malaya yang dihukum mati kerana membantu pihak Indonesia yang diketuai oleh Presiden Sukarno yang melancarkan kempen ganjang Malaysia dalam usaha mereka menyerang selatan tanah air iaitu Johor. Malahan, demi mengelakkan timbulnya pergaduhan di seluruh rusuhan antara kaum yang boleh menumpahkan darah, Tunku Abdul Rahman telah menghadap Sultan Johor dan Sultan Perak ketika itu membincangkan meringankan hukuman gantung berkenaan. Baginda Sultan Johor dan Sultan Perak telah bersetuju yang terbabit diringankan hukuman kepada penjara seumur hidup. Pertama, kesan ekonomi, iaitu kehidupan rakyat tidak tenteram, ialah keganasan komunis menyebabkan rakyat tidak dapat menjalankan kegiatan harian. Selain itu, kemudahan asas berlaku, kemudahan sistem perhubungan seperti jentera, melombong dan kemudahan awam. Yang kedua, kesan politik, iaitu Undang-Undang Darurat 1948 yang diperkenalkan kerana kekejaman dan keganasan komunis. Ia bertujuan membendung gerakan kebangsaan yang berhaluan kiri walaupun bukan mencorek komunis dan gerakan Min. Justeru, kelonggaran syarat kerakyatan yang diberikan kepada orang bukan Melayu tahun 1952 untuk bertujuan menarik minat mereka supaya tidak memihak kepada komunis. Yang ketiga, kesan sosial, iaitu kecederaan dan kematian, iaitu ramai anggota pasukan keselamatan, penggana komunis dan orang awam terkorban. Contohnya, akhir tahun 1950-an, jumlah yang dikenal pasti ialah seramai 21,231 orang awam tentera terbunuh dan cedera. Malahan ia membawa kesengsaraan hidup penduduk Tanah Melayu seperti penduduk sukar bergerak yang mendapat dan terpaksa mematuhi pelbagai undang-undang. Penduduk luar bandar tidak dapat menjalankan aktiviti harian dan pekebun kecil tidak dapat mengusahakan pertanian kerana larangan perintah berkurung. Sekarang saya akan terangkan tentang huraian isi yang kedua. Huraian isi kedua melibatkan rusuhan kaum yang berlaku antara masyarakat Cina dan masyarakat Melayu. Rusuhan yang berlaku ini disebabkan kontroversi antara kalangan orang politik dan provokasi yang dilakukan oleh penduduk Cina terhadap penduduk Melayu.
Sebelum saya menerangkan lebih lanjut tentang rusuhan ini, saya akan menerangkan tentang perkara 153 Perlembagaan Malaysia, kerana perlembagaan ini telah menimbulkan banyak kontroversi dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Hal ini demikian kerana perlembagaan tersebut mengutamakan kaum Melayu melebihi kaum-kaum lain seperti kaum India dan Cina. Kebanyakan orang Cina dan India juga merasa diperlakukan secara tidak adil kerana ada di antara mereka yang telah berada di sini, iaitu di Malaysia atau di Tanah Melayu, selama beberapa generasi sejak pertengahan abad ke-19 dan hingga akhir 1950-an, mereka masih belum dianugerahkan kewarganegaraan Malaysia. Selain itu, terdapat juga beberapa bilangan ahli politik yang berada di Malaysia pada ketika itu menentang perlembagaan ini kerana ianya bersifat perkauman dan keputusan yang memberi keistimewaan hanya pada orang Melayu adalah satu keputusan yang berat sebelah bagi mereka. Maka, wujudnya beberapa kontroversi dalam kalangan ahli politik ini mahupun dalam kalangan ahli masyarakat Melayu serta masyarakat Cina sehingga tercetusnya rusuhan yang teruk ini. Secara ringkasnya, rusuhan ini berlaku pada 13 Mei 1969 selepas kemenangan Parti Tindakan Demokratik DAP pada pilihan raya 1969. DAP ini telah memperoleh keuntungan yang besar sehingga hampir mengalahkan Perikatan dan membentuk kerajaan baru. Rusuhan ini berlaku ketika parti DAP ini ingin melakukan perarakan melalui jalan tetap di ibu negara Kuala Lumpur. Namun, perarakan tersebut telah menyimpang dan mereka telah melanggar syarat sebenarnya, dan mereka menyimpang dan mereka pergi ke tempat penduduk Melayu iaitu di Kampung Baru untuk memberi provokasi terhadap penduduk di situ. Selain tambahan pula, orang Melayu yang ingin menuju ke perarakan tersebut telah diserang oleh masyarakat Cina, dan itu keadaan tersebut menyebabkan berlakunya kes pembunuhan terhadap penunggang motosikal Cina yang melakukan perarakan pada ketika itu. Situasi ini menyebabkan berlakunya satu kes pembunuhan yang terbesar sehingga melibatkan 200 orang mangsa apabila berlakunya rusuhan tersebut. Jadi, berdasarkan peristiwa ini, kita dapat mengambil beberapa iktibar dan pengajaran yang penting. Jadi, apa yang kita dapat lihat daripada rusuhan ini, kita perlulah mengamalkan perpaduan kaum kerana ia menjadi tunggak utama untuk mengutuhkan lagi dan menguatkan lagi hubungan antara kaum Melayu dengan kaum-kaum yang lain. Peristiwa sedemikian berlaku kerana kurangnya persefahaman antara satu dengan yang lain dan mempunyai perasaan ingin membalas dendam kerana tidak berpuas hati terhadap layanan yang tidak sama rata. Apabila berlakunya perkara seperti ini, perbalahan dan pertikaman lidah akan terjadi sehingga menyebabkan tercetusnya pergaduhan yang terbesar. Bagi mengekalkan keamanan antara kaum, kita perlulah mempunyai sifat bertimbang rasa atau bertoleransi antara satu sama lain agar pergaduhan, perselisihan fahaman dapat dielakkan dan perpaduan kaum dapat dipupuk dalam kalangan masyarakat. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hazim Ashraf Mezaino. Sekarang saya akan terangkan tentang huraian isi tentang topik yang kami bincangkan, iaitu hak keistimewaan orang-orang Melayu.
Huraian isi pertama ialah wujudnya hak istimewa perkhidmatan awam dan ekonomi terhadap orang Melayu. Perkara ini memberi peluang yang luas kepada orang Melayu untuk mencebur diri dalam bidang perkhidmatan awam maupun ekonomi. Hak keistimewaan ini bukan sahaja mampu membuka peluang pekerjaan yang luas bagi orang Melayu, tetapi ianya juga dapat menjadikan orang Melayu menjadi lebih aktif dan bersifat inovatif dalam melakukan sesuatu bidang atau menceburi sesuatu bidang. Hal ini dapat dilihat melalui pasaran ekonomi Malaysia yang semakin meningkat selepas berlakunya kemerdekaan. Antara hasil ekonomi yang kita dapat perhatikan adalah melalui pasaran hasil getah dan pasaran minyak dan gas. Kedua-dua sumber ekonomi ini menjadi penyumbang utama untuk sektor ekonomi di Malaysia sehinggalah pada hari ini. Sebagai rakyat Malaysia yang prihatin, kita perlulah menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh pejuang-pejuang tanah Melayu sebelum kemerdekaan, kerana disebabkan mereka, kita dapat meraih keuntungan dengan titik peluh orang Melayu sendiri. Peningkatan dalam sektor ekonomi ini merupakan satu kejayaan yang besar yang telah dicurahkan oleh orang Melayu sendiri dengan menghasilkan produk-produk yang berkualiti, iaitu produk getah serta penghasilan minyak dan gas untuk membangunkan sektor ekonomi di Malaysia. Kejayaan ini membuatkan orang Melayu semakin berani untuk melibatkan diri dalam pasaran atau perniagaan antarabangsa yang memberikan keuntungan yang lebih besar. Dengan adanya hak keistimewaan ini, orang Melayu dapat menyelahkan diri serta dapat membanggakan kaum Melayu sendiri di mata kaum-kaum lain. Kita sebagai umat Islam yang menginap di Malaysia perlulah bersyukur kerana kita dapat menikmati keindahan dan keamanan yang dibawa oleh orang Melayu pada zaman dahulu, sehinggalah pada zaman sekarang, kerana kita dapat menikmati semua keuntungan, keamanan yang ada disebabkan pejuang-pejuang ataupun disebabkan orang-orang Melayu pada zaman yang terdahulu. Huraian isi seterusnya ialah terwujudnya hak istimewa dalam sektor pendidikan terhadap orang Melayu susulan perkara 153 ini. Okey, tujuan utama hak istimewa ini diwujudkan ialah merapatkan jurang pendidikan di antara Bumiputera dan bukan Bumiputera. Okey, seperti yang kita ketahui, British telah memberi naungan kepada kita sejak 1826 lagi. Dan kesannya ialah Bumiputera, pendidikan Bumiputera, bagi orang Bumiputera sangat-sangat mundur ya daripada orang bukan Bumiputera. Kita dapat lihat contohnya meja-meja, kerusi dan rak-rak buku di sekolah Bumiputera yang ditubuhkan, terutama sekolah orang Melayu yang ditubuhkan sangat-sangat mundur daripada sekolah orang bukan Bumiputera. Contohnya sekolah China dan India. Okey. Jika kita lihat kepada statistik pada awal pembukaan Universiti Malaysia atau Universiti Awam pertama pada tahun 1970, statistiknya pada tahun 1970, Bumiputera ialah 40.2%, iaitu 3,084 pelajar berbanding bukan Bumiputera iaitu 59.8%. Bilangannya ialah 4,593 orang. Kita dapat lihat jurang yang jauh antara dua ini. Okay, 3,084 dan 4,593 orang. Sangat-sangat jauh kan. So, kita dapat lihat yang orang Melayu banyak ketinggalan dalam pendidikan. Okay, seterusnya, orang Melayu juga banyak mundur dalam fakulti berteraskan sains berbanding bukan Melayu. Okay, pengeluaran golongan profesional antara etnik Bumiputera dan bukan Bumiputera juga sangat tidak stabil. Okay, selain itu, pengeluaran golongan profesional, contohnya arkitek, accountant, jurutera, doktor, juruukur dan peguam pada tahun 1970 khususnya bagi Bumiputera ialah hanya 4.9% berbanding bukan Bumiputera iaitu 84.3%.
Okey. 49% bersamaan dengan 225 orang. 84.3% bersamaan dengan 3,859 orang. Ya, kita dapat lihat ratus dan ribu, sangat perbezaan yang ketara di situ. Jadi, kesan daripada ketidakstabilan dalam sektor pendidikan ini menyebabkan kerajaan menubuhkan 3 institusi pendidikan utama bagi orang Bumiputera. Yang pertama, Universiti Teknologi Mara atau yang sekarang kita kenali dengan UiTM. Yang kedua, Maktab Rendah Sains Mara atau yang sekarang kita kenali dengan MRSM. Dan yang terakhir ialah Kolej Matrikulasi di seluruh negara. Okey. Bagi UiTM, mereka menetapkan slot bagi kemasukan orang Bumiputera, Melayu dan Bumiputera adalah di kadar 100%. Okey. Manakala bagi MRSM, mereka juga memberi peluang kepada orang bukan Bumiputera untuk menyertai MRSM ini, iaitu dengan kadar hanya 4%. Dan akhir sekali, Kolej Matrikulasi, mereka juga memberi slot kepada orang bukan Bumiputera, iaitu hanya dengan 10%. Okey, 10%. Okey, daripada sini kita dapat lihat yang kerajaan sangat ingin membantu orang Melayu, khususnya Melayu dan Bumiputera, untuk bersaing secara sihat dalam sektor pendidikan, terutamanya bagi melahirkan golongan profesional yang adil dan saksama bagi kedua-dua kaum Bumiputera dan juga bukan Bumiputera. Yang dengan terwujudnya perkara 153 ini, kita dapat lihat jurang antara Bumiputera dan bukan Bumiputera dapat dirapatkan dan persaingan sihat edukasi sudah dapat kita lihatkan pada zaman sekarang. Huraian isi seterusnya ialah terdapat cubaan daripada beberapa pihak politik untuk meminda Perlembagaan Malaysia, khususnya perkara 153 ini. Okey, sudah menjadi lumrah manusia, tidak boleh melihat kesenangan pada orang. Mereka yang bukan Bumiputera timbul rasa tidak puas hati untuk menyuarakan pendapat mereka untuk meminda perlembagaan ini. Hal ini kerana mereka tidak puas hati diperlakukan begitu kerana ada di kalangan mereka padahal sudah menetap di tanah Melayu ini selama beberapa generasi yang lepas, sejak pertengahan abad ke-19 ribuan lagi hingga ke akhir 1950-an. Okey, orang Melayu menyangkal penyertaan ini dengan mengatakan mereka datang ke tanah Melayu khususnya hanya untuk atas faktor ekonomi saja, iaitu bekerja di ladang dan lombong, bukannya untuk menjadi warga negara tanah Melayu. Jadi individu yang kuat, pihak politik yang kuat menyangkal perkara 153 ini ialah ahli politik Singapura, iaitu Lee Kuan Yew dari Parti Tindakan Rakyat atau PAP. Dia secara terbuka mempersoalkan perlunya perkara 153 di parlimen ini. Dalam ucapannya, dia mengatakan, menurut sejarah, orang Melayu mula berhijrah ke Malaysia dalam jumlah yang ketara, iaitu kira-kira 700 tahun yang lalu. Daripada 39% orang Melayu di Malaysia hari ini, hanya 1/3 adalah pendatang yang baru. Seperti Setiausaha Agung UMNO sendiri, iaitu Datuk Syed Jaafar Albar, yang datang ke tanah Melayu dari Indonesia sebelum zaman perang pada usia lebih dari 30 tahun. Oleh itu, adalah salah dan tidak logik bagi kumpulan kaum tertentu untuk berfikir bahawa mereka lebih dibenarkan untuk digelar rakyat Malaysia daripada yang lain hanya dapat menjadi rakyat Malaysia atas permintaan mereka.
Sekarang kita beralih kepada dasar yang kedua, iaitu dasar pembangunan nasional. Dasar ini telah diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia yang keempat, iaitu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad sejurus selepas tamatnya dasar ekonomi baru yang berlangsung selama 20 tahun. Setelah dasar ekonomi baru itu telah mencapai objektifnya. Jadi, ia telah digantikan dengan dasar pembangunan nasional dan berlangsung selama 10 tahun sehingga tahun 2000. Dia diperkenalkan pada tahun 1991 oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, dan antara objektif yang telah ditekankan dalam dasar ini adalah untuk menumpukan kemajuan yang seimbang dalam semua sektor. Tak kiralah sektor pendidikan, sektor politik, sektor ekonomi dan lain-lain sektor. Dan yang kedua ialah penggunaan sains dan teknologi. Disebabkan pada ketika itu hampir kesemua penduduk Malaysia mempunyai pekerjaan dan pendapatan yang stabil, maka pada ketika itu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad ingin menekankan terhadap kualiti pekerjaan tersebut. Jadi disebabkan itu beliau menekankan terhadap penggunaan sains dan teknologi supaya kemajuan yang diinginkan seimbang. Secara dasarnya, semua kaum perlu menjalinkan hubungan yang harmoni antara satu sama lain dan menyumbang tenaga kerja yang produktif untuk merancangkan lagi sosioekonomi, pertumbuhan ekonomi dan menghapuskan ketidakadilan sosioekonomi. Oleh itu, semua kaum dapat bersaing secara sihat tanpa sebarang diskriminasi antara kaum. Dengan memfokuskan terhadap kemajuan yang seimbang dan penggunaan sains dan teknologi, ia sekaligus dapat mengurangkan lagi kadar kemiskinan penduduk Malaysia pada ketika itu. Jadi, kualiti kerja semakin meningkat dan produktiviti pun semakin meningkat. Jadi, apabila produktiviti semakin meningkat, kemajuan ekonomi Malaysia pada ketika itu juga meningkat. Apa yang perlu kita lihat daripada dasar ini adalah sebenarnya Tun Dr. Mahathir Mohamad ingin kesemua kaum menyumbang tenaga tanpa ada diskriminasi. Maknanya kat sini, Cina, India, Melayu mesti ada gabung tenaga untuk menyumbang kepada produktiviti negara. Jadi dia tidak berlaku sebarang ketidakadilan terhadap sesebuah kaum. Semua kaum perlu menjalin hubungan yang mesra. Dan apabila kita mengatakan tentang kualiti pekerjaan, itu bermakna kita menekankan juga terhadap pembangunan sumber manusia. Apabila telah dibukakan lebih banyak peluang pekerjaan kepada penduduk Malaysia ketika itu, jadi kualiti pekerjaan juga harus ditekankan. Apabila kualiti ini mencapai standard yang tersendiri, maka peningkatan terhadap pembangunan sumber manusia juga meningkat. Jadi pada ketika itu masalah yang dihadapi oleh penduduk Malaysia untuk mendapatkan pekerjaan bukanlah masalah yang besar ketika itu. Jadi kadar pengangguran pada ketika itu juga berkurang kerana lebih banyak peluang pekerjaan yang disediakan oleh kerajaan. Sekarang kita beralih kepada dasar yang ketiga, iaitu dasar wawasan negara. Apa itu dasar wawasan negara? Dasar ini telah diperkenalkan juga oleh Perdana Menteri kita yang keempat, iaitu Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, di mana dasar ini diteruskan menjadi penerus kepada dasar sebelumnya, iaitu dasar pembangunan nasional. Dasar wawasan negara ini membawa tema iaitu membina keutuhan dan daya saing negara. Daripada tema tersebut dapat kita lihat bahawa untuk dasar ini Tun Dr. Mahathir menekankan terhadap pengukuhan perpaduan kaum, di mana semua kaum perlu berdaya saing untuk memajukan negara. Itu adalah objektif yang telah difokuskan oleh Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Antara objektif yang lain adalah untuk meningkatkan kemajuan ekonomi, iaitu menstabilkan lebih lagi ekonomi Malaysia ketika itu dan mengukuhkan lagi pembangunan sumber manusia. Pada ketika ini
peluang pekerjaan yang telah disediakan oleh kerajaan sangatlah banyak kerana penduduk-penduduk yang tinggal di luar bandar sudah bekerja di bandar, iaitu di kota Kuala Lumpur. Jadi disebabkan perpindahan daripada penduduk luar bandar ke bandar tersebut, maka ia telah merancakkan lagi sektor ekonomi di Malaysia pada ketika itu. Jadi kesemua kaum, tak kiralah Cina, Melayu, India pada ketika itu, sama-sama berdaya saing menyumbang tenaga mereka untuk merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi negara. Okey. Antara objektif-objektif yang lain juga adalah untuk menguatkan lagi ikatan perpaduan kaum. Okey, apabila berbagai kaum yang tinggal di Semenanjung maupun di Sabah Sarawak, contohnya mereka berpindah ke Kuala Lumpur untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Jadi di situ mereka telah menjalinkan hubungan sosial antara kesemua kaum. Jadi apabila mereka melakukan sesuatu pekerjaan dengan mencampurkan kesemua kaum di satu tempat, maka mereka boleh berkenalan antara satu sama lain dan sama-sama menyumbang tenaga yang produktif terhadap pekerjaan tersebut. Jadi bukan sahaja kita dapat menyumbang kepada ekonomi negara, tapi juga kita dapat mengikat ikatan yang lebih kuat antara semua kaum, dan ini sebenarnya membawa kepada objektif ataupun membawa kepada tema yang telah diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad, iaitu membina keutuhan dan daya saing negara, di mana semua kaum di Malaysia ketika itu berdaya saing, bekerjasama untuk merancakkan lagi ekonomi negara ketika itu. Dan juga penggunaan teknologi moden untuk melahirkan masyarakat berpengetahuan. Okey, seperti mana yang kita telah bincangkan pada dasar pembangunan nasional. Okey, penggunaan sains dan teknologi ini telah dimulakan pada dasar ketika itu pada tahun 1950 sehingga 2000, dan pada tahun 2001 dasar wawasan negara kita mempertingkatkan lagi kadar penggunaan teknologi moden. Okey, di mana sebagai contoh dalam sektor pertanian kita tidak menggunakan lagi kaedah tradisional seperti membajak menggunakan lembu. Sebaliknya kita menggunakan mesin-mesin yang lebih moden seperti mesin menuai padi yang telah digunakan pada ketika itu. Jadi itu adalah satu peningkatan ataupun satu penaifan taraf yang telah dilakukan oleh kerajaan terhadap ekonomi Malaysia ketika itu. Jadi apabila teknologi moden ini telah digunakan, maka proses pengeluaran hasil ataupun produk yang menyumbang kepada negara akan memakan masa yang lebih singkat dan tidak akan memakan masa yang lebih lama. Jadi itu akan mempercepatkan lagi pertumbuhan ekonomi negara. Okey. Sekarang kita berpindah kepada golongan yang seterusnya ataupun golongan yang sepatutnya difokuskan oleh kerajaan untuk mengharmonikan perpaduan kaum di Malaysia. Golongan yang perlu difokuskan adalah golongan remaja. Kenapa golongan remaja yang perlu difokuskan? Bukan golongan Cina, bukan golongan kanak-kanak ataupun dewasa. Ini kerana mereka pada ketika itu, golongan remaja ini mempunyai sedang menjalani proses kematangan dalam berfikir, dan mereka memiliki minda yang segar dan mereka sedang mempelajari teknik berfikir secara rasional. Jadi kita perlu memanfaatkan waktu tersebut untuk mengajar mereka tentang apa sebenarnya perpaduan kaum di Malaysia ini. Sebagai contoh, kita sebagai tenaga pengajar, kita perlu menitik beratkan tentang hak-hak keistimewaan orang Melayu ataupun status kaum Melayu di Malaysia terhadap kaum bukan Melayu, kaum Cina ataupun India. Sebagai contoh, kita boleh menerangkan kepada mereka kenapa kaum Melayu diberikan kuota, hanya kaum Melayu diberikan kuota kemasukan ke UiTM, bukan tidak diberikan kepada kaum India ataupun Cina. Ini adalah termaktub dalam perlembagaan Malaysia. Jadi mereka kena faham tentang konsep status kaum Melayu dan bukan Melayu yang berada di Malaysia. Jadi antara strategi yang boleh digunakan untuk mengharmonikan kaum
pada golongan remaja ini adalah pembangunan sekolah wawasan, di mana antara objektifnya adalah untuk menyatukan semua kaum, semua golongan remaja yang berbilang kaum dalam satu kawasan, di mana apabila mereka menjalankan sistem pendidikan sebegini, maka bukan sahaja mereka dapat mempelajari adat dan budaya kaum lain, tetapi mereka dapat menjalinkan hubungan seperti mendapatkan kawan yang bukan hanya untuk satu kaum sahaja. Contoh, maksudnya Melayu boleh berkawan dengan Cina, Cina boleh berkawan dengan India. Okay. Jadi ini akan mengukuhkan lagi ikatan perpaduan kaum di Malaysia sejak di sekolah lagi. Okay. Dan yang kedua ialah program latihan khidmat negara ataupun PLKN, di mana antara objektifnya adalah untuk menyemai rasa cinta akan negara. Okay. Program ini sebenarnya telah diperkenalkan kepada lepasan SPM sementara mereka ingin menunggu keputusan untuk melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi ataupun IPTA. Jadi mereka diberikan program sebegini selama 3 bulan untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang boleh menyemai rasa cinta akan negara. Ia seperti masuk dalam kem askar, kerana jurulatih yang berkhidmat dalam PLKN ini adalah sebahagiannya daripada askar. Jadi mereka akan diajar tentang disiplin, tentang komitmen, tentang banyak lagi benda-benda yang positif. Jadi ia akan bukan setakat menyemai benda-benda yang positif dalam diri mereka, tapi dalam satu kawasan ini mereka dicampurkan kaum India, Cina dan Melayu. Mereka boleh menjalinkan hubungan antara satu sama lain. Okay. Jadi sebenarnya dalam masa kita untuk menyemai rasa cinta akan negara dalam program ini, tapi pada masa yang sama ia dapat menyemai ataupun mengukuhkan lagi ikatan perpaduan antara semua kaum. Kerana ia ada satu program bukan setakat menumpukan satu kaum, tapi mencampurkan ke semua kaum. Jadi ini adalah strategi yang bagus untuk golongan remaja untuk mengikatkan lagi hubungan perpaduan antara mereka sejak daripada golongan remaja. Dan apabila mereka pada golongan usia remaja sebegini, mereka ditekankan, mereka diajar konsep yang betul tentang hak-hak keistimewaan orang Melayu, maka apabila mereka meningkat dewasa ataupun dah tua, mereka dapat memahami kenapa kelebihan diberikan kepada penduduk Malaysia, penduduk kaum Melayu di Malaysia. Baiklah, yang terakhir adalah rumusan. Rumusan yang dapat dibuat berdasarkan permasalahan yang terjadi dan bagaimana cara-cara untuk mengatasi masalah kaum-kaum lain seperti Cina dan India yang merasa tidak adil kerana kaum Melayu diberikan hak istimewa. Tetapi apabila keadilan dilihat semata-mata dari sudut konsep sama rasa, sama rata, yakni jika orang Melayu dapat sebiji, maka orang bukan Melayu perlu juga diberikan 1 biji. Jika 2 biji diberikan kepada orang Melayu, 1 biji pada orang bukan Melayu, maka ia adalah tidak adil, tanpa perlu mengkaji atau sengaja buat-buat tidak faham kenapa keadaan sebegini wujud. Ini politik kurang matang yang telah menyembunyi politik Malaysia sekian lama. Justru tidak hairan jika wujud ketegangan dan tuntut-menuntut yang tidak pernah habis. Keadilan di sini ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan sesuatu kepada yang berhak. Misalnya, keadilan dalam konteks Malaysia ialah mengekalkan hak-hak orang Melayu, agama Islam, Sultan Melayu dan bahasa Melayu seperti yang telah dipersetujui semasa kemerdekaan. Dalam masa yang sama, Melayu sederhana akan memastikan hak-hak orang bukan Melayu yang dijanjikan akan terus kekal. Ini termasuk memperakui kewarganegaraan mereka, hak mereka untuk mengundi, berniaga, mendapat pendidikan dalam bahasa ibunda masing-masing dan mengamalkan kepercayaan dan adat resam masing-masing.